Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Nextstep Global. Kami akan bawakan kepada anda 10 berita dunia paling trending hari ini, 8 Januari 2024 bersamaan 26 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Israel meneruskan pengeboman tanpa henti ke atas Gaza ketika perang menghampiri bulan keempat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berikrar hanya akan berhenti selepas kemenangan penuh memusnahkan Hamas. Walaupun masyarakat antarabangsa termasuk Amerika Syarikat dan Eropah kini menggesa konflik Israel-Palestin diselesaikan secara diplomatik, pemimpin Zionis itu berkeras untuk terus menghapuskan Palestin, terutama Hamas. Beliau menegaskan Israel akan meneruskan kempennya untuk menghapuskan Hamas, membebaskan tahanan dan memastikan bahawa Gaza tidak lagi menjadi ancaman kepada Israel. Seterusnya, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken memberi amaran perang di Gaza sudah menunjukkan tanda-tanda akan merebak lebih luas, mengancam keselamatan Asia Barat. Ketika ini, Blinken sedang dalam rangka lawatan ke Asia Barat dalam usaha meredakan ketegangan dan membawa kembali Israel serta Hamas ke meja rundingan bagi mencari rumusan diplomatik. Sejak perang Israel-Palestin pada 7 Oktober lalu, rejim Zionis tanpa henti melakukan pengeboman dan pencerobohan darat sehingga membunuh sekurang-kurangnya 22,835 orang di Gaza, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Penduduk Palestin yang berkabung pada Sabtu mengebumikan semula berpuluh-puluh mayat yang digali dari perkuburan di Bandar Gaza sejak Israel memulakan serangan darat terhadap pejuang Hamas Oktober lalu. Rakaman video oleh AFP menunjukkan berpuluh-puluh mayat yang dibungkus dalam beg dan diletakkan di atas tanah. Minggu lalu, pejuang Hamas mengatakan pasukan tentera Israel memusnahkan sebanyak 1,100 perkuburan serta mencuri 150 mayat syahid yang baru dikebumikan. Debat calon Presiden Indonesia dalam pemilihan pemilu 2024 diteruskan untuk pusingan ketiga yang menyaksikan ketiga-tiga calon mengutarakan pandangan dan berpidato melibatkan pelbagai isu semasa. Ia menampilkan tema pertahanan, keamanan, hubungan antarabangsa, globalisasi, geopolitik serta politik luar negeri. Debat ketiga yang disiarkan secara langsung di YouTube Suruhanjaya Pilihan Raya Umum melibatkan pasangan calon presiden dan naib presiden pertama Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, pasangan kedua Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka serta pasangan ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Indonesia menggesa masyarakat antarabangsa menghalang rancangan Israel untuk memindahkan semua penduduk sama sekali dari Palestin dan menjadikan keseluruhan kawasan itu sebagai penempatan Israel. Menteri Keselamatan Negara Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich berulang kali menggesa pengusiran atau penghijrahan 2.3 juta rakyat Palestin dari Gaza. Perang Israel-Palestin yang kini melebihi 3 bulan menyaksikan serangan udara dan darat Israel sudah membunuh sekurang-kurangnya 22,600 orang, mencederakan hampir 60,000 yang lain dan memusnahkan kebanyakan infrastruktur. Mahkamah Syariah Banda Aceh Indonesia baru-baru ini menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun terhadap 3 wanita kerana terbabit kegiatan pelacuran dalam talian. Portal berita prohabag.co melaporkan selepas menjalani beberapa siri perbicaraan di Mahkamah Syariah Banda Aceh, panel hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Fauziati menjatuhkan hukuman penjara kepada ketiga-tiga tertuduh berusia 22 tahun, 23 tahun dan 24 tahun itu. Terdahulu tertuduh ditahan polis Banda Aceh di sebuah hotel di Yuli Kareng pada Ogos tahun lalu. Polis membuat penyamaran dengan menempah 2 wanita di hotel terbabit kira-kira 11:30 malam 15 Ogos lalu.
Sheikh Hasina, 76 tahun, kekal Perdana Menteri Bangladesh buat 5 penggal berturut-turut meskipun pilihan raya umum diboikot semua parti pembangkang yang beliau label sebagai pertubuhan pengganas. Jurucakap Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan Liga Awami yang dianggotai Hasina diumumkan memenangi PRU Bangladesh hari ini walaupun peratusan keluar mengundi amat rendah iaitu dianggarkan kurang 40%. Walaupun menggalas amanah untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi negara itu yang pernah dilanda kemiskinan, kerajaan diterajui Hasina didakwa melakukan pencabulan hak asasi manusia yang berleluasa lagi kejam terhadap pembangkang. Pengiran muda Abdul Matin Bolkiah bakal bernikah dengan dayang Anisha Rosnah Adam Khamis ini. Siaran berita RTB Brunei melaporkan istiadat perkahwinan pasangan diraja itu akan berlangsung selama 10 hari. Katanya ia dimulakan dengan Majlis Istiadat Bersuruh Diraja pada 7 Januari, diikuti Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja pada 11 Januari. Kira-kira 4,000 pelarian Rohingya di Bangladesh ditinggalkan tanpa perlindungan selepas berlaku serangan yang turut membangkar hampir 800 rumah di kem mereka. Bangladesh adalah rumah kepada kira-kira 1 juta Rohingya. Kebanyakannya mereka melarikan diri daripada tindakan keras tentera Myanmar pada tahun 2017 terhadap minoriti Islam. Pesuruhjaya Pelarian Mizanur Rahman berkata, kebakaran yang memusnahkan kompleks tempat perlindungan padat diperbuat daripada buluh pada awal pagi hari Ahad berlaku di sebuah kem di tenggara negara itu. Baiklah, bagi berita global pada hari ini yang terakhir ialah sebuah sekolah menengah yang khusus dalam mendidik pelajar mengenai K-pop dan persembahan berkaitan akan dibuka di Busan. Lapor agensi berita Yonhap memetik pihak berkuasa pendidikan tempatan pada Ahad. Pejabat Pendidikan Bandaraya Metropolitan Busan berkata, sebuah sekolah menengah yang bakal ditutup tidak lama lagi akan diubah suai menjadi sekolah menengah awam khusus dan dijadual dibuka pada Mac 2028. Sekolah yang terletak di Busan, kira-kira 320 km tenggara Seoul itu akan menjadi sekolah awam pertama dengan perkhususan K-pop. Sekian sahaja Netstep Global hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.